إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك إنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran Alhamdulillah. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kita Kitab Muniyatul Musalli. Kita masuk rukun yang keempat, rukun sembahyang yang keempat, iaitu membaca Fatihah. Boleh, kalau yang Rumi aku cakap apa? 19 kan? Kan? 19. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Keempatnya membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat melainkan rakaat orang masbuk. Nah, tu kita nak bahas hari ni yang keempat, rukun sembahyang keempat. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam, berdiri. Yang keempat baca Fatihah, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat melainkan orang yang masbuk. Cuma fokus kita nak bahas bukan berkaitan dengan apa, ketepatan membaca, tidak. Kita kitab fiqh jadi lebih kepada hukum hakam. Kalau nak ketepatan makhraj dan sebagainya, cari guru Quran lah. Tu. Cuma kadang-kadang kalau standard guru Quran dia tak boleh lagi tu, dia suruh lagi standard dia, standard guru Quran bergantung pada guru Quran tinggi manalah. Lagi tinggi, lagi Pak Arab lagi lah standard dia tinggi. Bergantunglah, dia akan suruh ulang-ulang, dia kata tak boleh. Kadang-kadang tak boleh tu sebenarnya masih lagi sah sembahyang. Jadi kita kena bezakan dua perkara ni. Jangan campur. Kalau campur dia jadi masalah. Yang jadi viral, yang jadi wahara tu bila campur. Kalau benda viral pun baru berlaku, rasa sebulan dua ke tak sampai sebulan dua. Perkara-perkara yang apabila guru Quran dia bukan sekadar membetulkan makhraj, sifat huruf dan sebagainya, dia masuk sekali dalam masalah sah batal. Sah batal. Jadi sah batal ni dia punya golongan ahli fiqh yang tentukan sah batal. Bukan ahli Quran. Ahli Quran hanya bacaan yang betul, makhraj betul, tajwid dan sebagainya. Sebab kadang-kadang bacaan tu salah dan mungkin lahan ataupun kesalahan lahan jali, bukan kesalahan yang berat bagi ahli Quran, bagi guru Quran. Tapi bagi ahli fiqh okey je. Maksud okey tu sah. Malah tak makruh pun. Ada tahap sampai macam tu. Jadi jangan campur dua ni lah. Jadi kalau kata ulang balik, betulkan lagi, betul. Maksud betul guru Quran dari segi ketepatan, tepat makhraj, sebutan tu tepat. Macam orang Arab. Lahjah Arab sungguh. Macam orang Arab. Tu dia punya maksud lagi-lagi. Tak betul. Tu maksud tak betul. Bukan maksud tak betul tu tak sah sembahyang. Tidak. Sah tak sah sembahyang kembali kepada hukum fiqh. Sah tak sah sembahyang kembali kepada hukum fiqh. Jadi bila campur ni tu aja dia. Apabila berhenti dekat sini sekian ghairil maghdubi alaihim, batal sembahyang. Guru Quran makhraj je lah cerita pasal tu. Jangan cerita batal ahli fiqh. Maksudnya tengok kitab fiqh. Kadang-kadang setiap ilmu dia ada lenggok bahasa dia sendiri. Itu saya punya ayat lah. Dia ada lenggok bahasa. Tasawuf dia ada lenggok bahasa dia. Tak boleh makan ni. Tak boleh ni. Kenapa tak boleh? Tak boleh makan. Dari lenggok bahasa orang fiqh, orang syariat ni halal. Kenapa tak boleh? Orang Cina buat.
Tak boleh itu orang tasawuf, orang warak. Tak boleh sebab orang Cina, orang kafir yang buat makanan tu. Dia buat ikut hukum-hukum, tak ada masuk benda-benda yang haram. Itu hukum fiqh. Nampak dia lenggok tu bahasa lain. Kadang-kadang lenggok bahasa tauhid lain. Maka masih lagi tidak mentauhidkan Allah orang yang sedemikian sekian. Kalau kita mengaji tauhid fardu ain, dah cukup dah tu, sekadar berpegang memadai. Tak merasa Allah sentiasa ada dalam hati, maka orang tu masih lagi syirik pada Allah. Sabar dulu. Kita memang tak rasa 24 jam Allah dalam hati. Syirik kan kita? Tengok lenggok bahasa mana. Lenggok bahasa tauhid, dia lenggok bahasa cara dia. Lenggok fiqh, ada lenggok bahasa dia. Dan maksud dia maksud yang tertentu, bukan maksud yang macam kita faham. Dan kalau Quran, dia ada lenggok bahasa dia. Tak boleh ni, betulkan lagi. Kalau ahli Quran, kalau guru-guru Quran, maksud dia suruh betulkan tepat, standard dia tinggi. Tapi bagi ahli fiqh, lebih pada sah lah. Itu nak bagi tahu, jangan campur perkara tu lah. Bila campur dia jadi huru-hara sikit kat situ. Itu pertama lah. Jadi kita masuk yang keempat, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat melainkan rakaat orang masbuk. Apabila orang tu masbuk, maka dia sebelum masbuk dia muafiq dulu. Muafiq ni dia seseorang yang dia berserta dengan imam secara umumnya. Dia muafakat dengan imam. Dia ada masa untuk baca Fatihah. Sementara imam tu duduk berdiri, dia duduk berdiri dalam qiyam tu, dia ada masa untuk baca Fatihah. Dia panggil muafiq. Kita akan bahas bab tu nanti. Masbuk pula, imam cepat pada dia terlambat sikit. Maksud imam dah pergi, dia tak habis baca Fatihah lagi. Atas sebab-sebab yang tertentu. Itu secara umum je tu. Muafiq masbuk panjang bahas dia. Maksud masbuk ni yang dahulu, mendahului, boleh juga. Was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang dahulu beriman, mereka yang dahulu masuk syurga. Sabiq masbuk lah tu. Masbuk. Jadi orang masbuk dengan maksud imam cepat pada dia ataupun dia terlambat daripada imam dari segi bacaan Fatihah. Cuma masbuk ni ramai orang salah faham. Kita masuk sikit je sebab bukan perbicaraan kita. Ramai orang salah faham. Ada masbuk solat dia panggil, ada masbuk rakaat dia panggil. Dia ada 4 jenis masbuk. Muafiq, masbuk dan muafiq ada 4 jenis. Jangan kita rasa muafiq masbuk 2 jenis je. Yang mana 2 jenis? Yang biasa kita tu lah, masuk-masuk imam dah rukuk, cepat Allahu Akbar, tak payah baca Fatihah, rukuk. Kita tanya dia, kenapa tak baca Fatihah? Aku masbuk. Betul tak? Betul lah. Itu satu yang kita tahu. Yang kedua, lepas imam salam dia tambah rakaat. Dia naik. Kita kata lepas sembahyang kita tanya dia, kenapa tambah rakaat? Apa sebab pula tambah rakaat ni? Aku masbuk. Itu juga masbuk. Sedangkan banyak lagi masbuk lain. Jenis-jenis lain yang kita akan bahas akan datang. Tak tahulah bila akan datang tu. Jauh lagi tu. Jauh kat mana? Kalau kita boleh buka siapa yang ada, sebab kebanyakan bila saya masuk, kalau daurah ataupun kursus muafiq masbuk ataupun dalam pengajian bab muafiq masbuk, tak pernah dengar takrif masbuk. Makmum yang tidak mendapat kadar masa yang cukup, kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Apa benda ni masbuk macam tu? Tak pernah dengar pun. Tanya dia, pernah belajar tak kitab Musalli? Menatul Musalli? Pernah. Tapi dia tak pernah belajar. Maknanya apa? Dia belajar tak habis. Sebab dalam kitab Musalli, ujung dia pelik. Muka surat ujung. Saya tak tahu muka surat berapa. Ujung-ujung tu. Ada dalam kitab Musalli. Kata belajar kitab Musalli, tapi tak pernah dengar takrif tu. Tu, muka surat 124. Cuba tengok. Yang Rumi tu. Belakang sekali. Yang Jawi saya tak bawa. Perasan tak? Bahagian kedua risalah Bahjah Al-Mardiyah. Jumpa? Kalau yang barunya muka surat apa? Yang version barunya. Berapa? 124 juga? Oh, sama. 124. Nampak tak? Dalam kitab Musalli ni ada 2 kitab. Ada 2 risalah lah, bukan 2 kitab. Ada 2 risalah. Satu risalah ataupun kitab kita panggil Muyatul Musalli. Satu lagi Syekh Daud juga buat, iaitu kitab nama Risalah Bahjah Mardiyah. Macam mana belajar kitab Musalli tapi tak pernah belajar tak pernah belajar muafiq masbuk? Maknanya mengaji tak habis. Tu je, senang aja. Kalau tak pernah dengar takrif muafiq masbuk, makmum yang berdiri dengan imamnya, yang mana berdiri itu tak sempat kadar bacaan Fatihah yang pertengahan dia tak dapat, maka dia dinamakan masbuk. Jika dapat, namanya muafiq. Apa benda ni? Cuba kita tengok sikit. Tengok sikit ajalah. Cuba tengok daripada risalah ni, Syekh Daud ambil, dia terlalu nipis risalah ni. Oleh kerana dia terlalu nipis, sikit sangat, maka penerbit dia nak
cetak, nak buat asing, berapa lay agak-agak? Saya silap 10 lay je. Ke berapa lay? Cuba kira berapa lay. Cuba kira sampai habis berapa lay? Sampai habis 3, 4, 5, 6. 6, 7 macam tu tak? 7, tak sampai 10 lay. Kalau nak buat jual, siapa nak beli agak-agak? Kalau ada orang nak beli, agak-agak berapa ringgit? Kerana tu dia letak belakang kitab musalli. Kitab bab muafiq masbuk. Dia letak belakang musalli. Sebab nipis sangat. Kalau yang jawi lagi nipis. Tak silap dua lay je. Yang jawi. Ini yang membicarakan tentang muafiq dan masbuk. Dan wajib mengaji ni, siapa nak jadi makmum wajib mengaji, takut dia batal lah sembahyang dia. Kalau kita tengok kan nazam ataupun syair bahjah mardiyah ni, fi udhrin takhallufil ma'mum anil imam thalathata arkani tawilah, tu in syi'ta dhabta alladhi syar'an udhr hatta thalathu arkani tufir man fi qira'ati li'ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Tu semua tu syair berkaitan dengan muafiq masbuk. Wadhif muwafiqan sunnatal adl wa man lisaktati intidharuhu hasal man nama fi tashahhudin aw iqtalat alaihi takbirul imami man tabat kadzal ladzi yukammilu tashahhuda ba'da imamin qama minhu qasida wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takum bighafili. Ini semua syair yang ditulis oleh guru kepada Syekh Daud, dan dia syarah muafiq masbuk. Yang mana masbuk adalah makmum tu dia tak dapat kadar masa berdiri dengan imam, kadar masa bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah pula yang pertengahan. Kalau tak pernah dengar takrif ni, wajib mengaji segera, takut semayang tu tak sah. Tu je. Takut yang duk semayang sekarang ni tak sah. Jadi makmum. Jadi imam tak apa. Sebab imam tak ada muafiq masbuk. Jadi makmum. Tu bimbang kat situ. Satu. Baik, habis sikit. Jadi apabila dia tu muafiq, peraturan yang mesti dia buat adalah dia mesti habiskan Fatihah. Makmum muafiq dia mesti habiskan Fatihah. Jika dia tak habiskan Fatihah, dia rukuk, batal. Itu dia punya peraturan. Dan dia dimaafkan kadang-kadang 2 rukun, kadang-kadang 3 rukun panjang. Itu bahas lain. Masuk muafiq masbuk. Kalau masbuk, dia tak dibenarkan habis Fatihah. Jika dia baca Fatihah juga, maka kemungkinan dia hilang rakaat, kemungkinan batal sembahyang dia. Itu kita akan bahas nanti. Kalau ikut pada tu, kalau ujung ni agak-agak saya rasa mau 4 tahun lagi kau habis. Tak tahu bila sampai ujung ni, nanti bila-bila lah kita masuk dalam bab tu. Sekarang kita masuk dalam bab Fatihah dulu. Fatihah saja. Iaitu membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat itu wajib. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat itu wajib. Melainkan rakaat yang orang yang masbuk. Orang masbuk imam tanggung. Dan imam nak tanggung orang masbuk ni juga, dia ada syarat-syarat. Antaranya imam tu tak kena qada balik sembahyang dia. Antaranya rakaat tu rakaat yang betul, bukan rakaat lebih dan sebagainya. Itu pun kita akan bahas akan datang. Iaitu berkaitan dengan muafiq dan masbuk nanti. Okey. Dan tiap-tiap rakaat lah. Kalau normal, bahasa kebiasaan normalnya, kalau sembahyang munfarid, sembahyang seorang, ataupun dia muafiq, makmum muafiq, maka kalau 4 rakaat, 4 wajib baca Fatihah 4 kali. Kalau dia sembahyang 3 rakaat, 3 kali lah. Setiap rakaat wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Dan bismillah itu 1 ayat daripada Fatihah. Kenapa bagi tahu macam tu? Tak payah bagi tahu lah. Memang Fatihah 1 ayat dia kita dah baca. Nak bagi tahu kat sini, pandailah pengarang tulis. Syekh Daud ni pandailah. Orang yang mengajar lah kena syarah. Kenapa pula tiba-tiba kata bismillah tu 1 ayat daripada Fatihah? Kan memang bismillah tu 1 ayat. Dia nak bagi tahu ada khilaf kat sini. Pada mazhab Syafi'i, bismillah tu betul 1 ayat daripada Fatihah. Dan dia ada pada permulaan semua surah kecuali surah At-Taubah. Surah Taubah je tak ada bismillah. Malah surah At-Taubah ni kalau baca juga hukumnya makruh pada pendapat Syekh Ramli, pada pendapat Ibnu Hajar haram baca bismillah di permulaan surah Taubah, sebab dia tak ada kecuali dia dah baca, lepas tu dia berhenti nak baca balik, kan? Dia berhenti kat mana-mana nak baca balik sunat bismillah. Kita biasa auzubillah aja kan, sebenarnya sunat bismillah sekali. Bila dah berhenti baru sunat bismillah. Daripada awal baraah tu kan, awal makruh, sebagai ulama kata haram bismillah.
Baca bismillah di situ. Jadi macam mana nak baca bismillah juga? Baca dulu 10 ayat, berhenti kejap, pergi minum air, sambung balik, baca bismillah. Boleh lah. Dia tak boleh di awal. Kalau nak baca, kenapa dah tak ada, tak payahlah baca. Jadi itu mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat daripada Fatihah. Dia duduk di permulaan setiap surah kecuali surah At-Taubah. Berbeza dengan mazhab Hanbali. Yang ni kita penting sebab kita semua nak pergi Mekah nanti, macam mana kita nak amal. Itu penting ilmu ni. Mazhab Hanbali berlaku khilaf pada mazhab Hanbali, iaitu bismillah salah satu ayat daripada Fatihah, tapi surah lain tidak. Bismillah tu salah satu ayat daripada Fatihah, ya, pada mazhab Hanbali pun. Cuma surah 113 lagi tidak. Tidak tu maksud bismillah tu bukan salah satu ayat daripada surah yang lain. Kecuali satu surah apa, innahu min Sulaiman tu kan, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, surah An-Naml kan. Itu duduk di dalam, bukan duduk di awal. Yang itu pada mazhab Hanbali masih lagi ayat Quran, pastinya ia adalah salah satu daripada ayat Quran. Dan bismillah pada awal Fatihah, ayat yang pertama adalah salah satu daripada ayat Quran. Tapi bismillah yang lain tidak. Bismillah surah Baqarah, surah-surah yang lain tidak. Itu sedikit beza. Pada mazhab Syafi'i 100 berapa ada? Ada 114 surah. Maknanya ada berapa bismillah? Maknanya 113 bismillah dekat permulaan surah. Tapi bismillah ada 114 juga. Jangan kata 113. Habis duduk kat mana? Duduk dalam surah satu lagi tu lah, surah Nabi Sulaiman tu. Kita panggil surah cerita pasal Nabi Sulaiman tu lah. Jadi kata pada mazhab Syafi'i, pada mazhab Hanbali, bismillah ada dua je dalam Quran. Maksudnya di awal Fatihah dan di dalam surah An-Naml. Tapi mazhab Syafi'i ada 114. 114, ada 114. 113 di awal surah, satu bismillah dalam surah yang mana awal dia tak ada. Jadi kalau kita kata berapa banyak bismillah, ada 114 juga. Tapi adakah semua di awal surah? Tidak, ada satu, surah Taubah kan. Okey. Tu sikit berkaitan dengan bismillah, sebab dia sebut kat sini, pengarang sebut, kita ni sikitlah, kita panjangkan sikit. Dan pada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dia beza. Bismillahirrahmanirrahim bukan salah satu daripada ayat Fatihah. Malah bukan ayat Quran pun yang pada permulaan surah. Yang ayat Quran pada yang surah An-Naml. Bismillah adalah ayat Quran, tapi bukan yang awal. Yang di awal tu sebenarnya dia sebagai, kata mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, dia sebagai penceraian di antara satu surah dengan satu surah. Nabi SAW ketika bulan Ramadan dia tadarus dengan malaikat, dengan Jibril kan. Sebab tu kita sunat tadarus juga. Bulan Ramadan ni kita ada buat tadarus tu, ikut perbuatan malaikat Jibril dengan Nabi SAW pada bulan Ramadan. Bila dia tadarus, Nabi tahu bila dah habis surah apabila Jibril baca bismillah. Baca bismillah je, oh dah tahu. Dan ketika tadarus ini ada orang soal. Dia kata kenapa asbabun nuzul, turunnya ayat memang betul daripada turunnya berperingkat-peringkat. Daripada Baitul Izzah tu tengok apa yang terjadi, turun. Ayat yang pertama Iqra. Tapi kenapa ayat yang pertama Alhamdulillah, surah yang pertama, kenapa bukan letak Iqra kat depan? Ada tak orang terfikir-fikir kenapa susunan macam tu? Sepatutnya Iqra lah, lepas tu teruslah. Lepas tu surah apa? Surah yang selimat tu. Ya ayyuhal mudaththir, muzammil, semua surah selimat tu selepas tu. Selepas daripada Iqra. Maknanya dia duduk awal. Tapi bila kita tengok surah yang pertama Fatihah, surah kedua Baqarah. Baqarah bila? Malah kadang-kadang surah tu keluar turun di Madinah. Dan lepas pada tu surah juzuk yang seterusnya surah Makkiyah pula. Kenapa duduk campur macam tu? Kenapa tak ikut urutan? Pernah terfikir? Ada orang tanya gitu. Saya teringat soalan tu. Bagus juga soal tu. Macam mana? Kenapa susunan tu ambil kat mana? Ulama susun ke tidak? Susunan tu dibaca oleh Jibril ketika tadarus dengan Nabi. Jibril baca susunan tu. Sedangkan dia turun tak ikut tu. Kalau dia tu ikut tu, Iqra dulu lah. Tidak. Dia ikut Jibril baca ketika tadarus. Dan ketika hujung hayat Nabi, kali terakhir 2 kali khatam. 2 kali. Yang biasa sekali. Yang lastnya 2 kali. Jadi susunan Quran diambil daripada Jibril baca.
Tapi ayat Quran turun berperingkat-peringkat bergantung kepada apa jadi waktu tu. Jadi masalah turun. Orang Nasrani tanya pasal roh, keluar turun ayat. Apa wa yasalunaka 'anir roh, turun. Sahabat cerita pasal haid, turun ayat. Apa wa yasalunaka 'anil mahid dan sebagainya. Tapi ikut susunan tak macam tu. Kenapa? Kerana Jibril baca macam tu. Jadi ketika Jibril baca, Nabi ingat, memang Nabi ingat pun. Jibril pun baca bismillah. Tadarus kan? Nabi baca, Jibril dengar, tu nama tadarus. Okay? Kemudian bila Jibril baca bismillah aja, Nabi tahu dah masuk yang baru, surah baru. Itu antara hujah lah. Jadi apabila itu hujah pada mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dia kata bukan. Tidak. Itu sekadar perceraian di antara satu surah dengan satu surah yang diletak oleh para sahabat ketika membukukan, memashafkan Quran. Pada zaman asal Sayyidina Umar Al-Khattab, lepas tu Sayyidina Osman, itu paling banyak ditulis sebab ramai mati, perang ramai mati, hufaz, orang-orang yang hafal Quran ni ramai, sahabat yang hafal Quran ramai wafat, mati syahid. Sebab bila macam tu, sudah dia kata, kalau macam ni gaya silap-silap, generasi kita akan datang memang habis maka dibukukan ataupun dimashafkan. Ketika dimashafkan, para sahabat tulis bismillah kat situ sebagai nak bagi tahu surah pertama dengan surah kedua, surah ketiga. Itu hujah pada mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Dia bukan salah satu daripada ayat Quran yang duduk awal surah. Tapi bismillah tu ayat Quran pastinya. Sebab dia duduk di dalam surah tadi tu. Jadi ulama yang bermazhab Syafi'i dia ni balik, dia kata ya ke macam tu. Dia bahas lagi lah secara ilmiah lah. Dia kata jika benar dia adalah perceraian di antara satu surah dengan satu surah, kenapa dekat Fatihah dia? Kenapa sebelum alhamdulillahirabbil alamin ada bismillah? Sedangkan dia bukan cerai. Dia awal. Logik juga. Betul juga. Dia duduk awal. Sepatutnya alhamdulillahirabbil alamin terus. Itu adalah ayat yang pertama. Jika ianya adalah perceraian, bismillah tu percerai. Dan kalau kata letak juga bismillah sebagai tanda perceraian, kenapa setelah Qul a'udzu birabbin nas tak ada pula lepas habis macam tu? Ada ulama dah bahas perkara tu lah. Akhir sekali masing-masing kuat juga hujah masing-masingnya kalau kita cerita satu-satu. Jadi macam mana pun pada mazhab Syafi'i, dia adalah salah satu daripada ayat Quran, dan di permulaan surah semua ayat Quran. Dengan maksud ada 113 di permulaan surah. Jadi sesiapa yang kata Ibn Abbas, sesiapa yang membaca Quran jika tak baca Fatihah, tak baca bismillah 114 kali, dia hanya baca sekali yang ada dalam surah, ataupun dia baca 2-3 kali saja bismillah, yang lain dia tak baca, maka dia tak nama khatam Quran lagi. Betul lah. Ibn Abbas kata, saya baca, macam mana kau baca? Dia baca tapi baca bismillah tak dekat surah-surah awal, surah-surah yang lain? Tak baca. Sebab dia bukan salah satu daripada Quran. Dia kata macam tu. Ibn Abbas kata, engkau tak khatam Quran lagi. Sebab engkau tak baca lebih kurang dalam, kalau dia kata dia baca bismillah cuma dekat Fatihah saja contohnya, dia kurang 12 ayat. Jadi tak khatam. Tak khatam. Jadi kalau solat tarawih nak khatam dapat fadilah khusus. Solat tarawih, khatam Quran, ketika solat tarawih dia ada fadilah khusus. Pada mazhab Syafi'i, dia ada fadilah khusus. Tiba-tiba panggil imam tu Arab, tak baca bismillah contoh kan, tak baca bismillah di awal, lepas tu habis-habis tu khatam, tak khatam sebab 12 ayat tak baca bismillah, tak baca awal. Saja sebut tu. Ibn Abbas kata tak khatam, tak dapatlah fadilat besar tu. Dapatlah fadilat solat tarawih, cuma fadilat khatam di dalam solat tarawih dia ada fadilat khusus. Tak dapat kerana tak baca 12 ayat. Bacalah, tak baca bismillah awal-awal. Bacalah bismillah dekat Fatihah aja, dekat Baqarah tak baca, maka tak khatamlah dia. Pada mazhab Syafi'i, pada mazhab Hambali cukup khatam namanya. Lebih lagi pada mazhab Hanafi dan Maliki memang khatam lah. Kenapa berlakunya perkara ni? Berlaku perkara ni kerana berlaku khilaf ataupun banyaknya qiraat, cara-cara bacaan. Ada baca Ibn Kathir lah, kita baca Hafs an Asim dan sebagainya lah. Macam-macam jenis bacaan. Dan pula jenis bacaan pula dia ada Tariq Syatibi, Jazari dan sebagainya. Dia ada wajah-wajah lagi. Kalau nak itu memang saya sempat mengaji sikit je, lepas tu bengong tak mengaji lah. Semak kepala. Tak boleh. Macam-macam dia ada, dia punya pecah tu. Dia ada yang 7, yang mutabar ada 10. Bukan belajar hukum. Kami tak belajar baca. Baca sekadar fardhu ain aja. Lepas fardhu ain, tapi belajar hukum-hukum tu. Jadi bila kenapa hukum, bila berbezanya
qiraat, cara bacaan tu berbeza, automatik boleh jadi makna itu berbeza. Dengan bacaan tu berbeza, panjang pendek, maliki yaumiddin, au lamastumun nisa, lamastumun nisa, semua tu qiraat. Kenapa lamastumun nisa, sentuh menyentuh, lamastumun nisa, lamastum sentuh, semua qiraat. Imam Syafi'i, dia orang Quraisy, dia ambil yang bacaan siapa, Ibn Katsir dan sebagainya. Imam Malik duduk dekat Madinah, dia ambil bacaan ke situ, yang masyhur di situ, cara bacaan. Jadi kadang-kadang panjang pendek itu berlaku. Bila panjang pendek itu berlaku khilaf kerana qiraat tadi, menyebabkan makna juga berbeza. Makna sikit lah beza, tak banyak. Saya biasa bagi contoh, sentuh lah. Kenapa sentuh perempuan, isteri ke, batal wuduk pada mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab lain tak batal. Kalau batal ada syahwat. Kalau ada syahwat baru batal. Yang kita doa amal dekat Mekah biasa tu lah. Kenapa? Daripada qiraat yang berbeza lah. Imam Syafi'i dia kata aula mastumun nisa. Maksudnya kalau bacaan qiraat Imam Syafi'i, dia tak baca la mastumun nisa. Imam Syafi'i waktu tu dia baca la mastumun nisa. La mastum maksudnya sentuh. Sentuh. Bila sentuh nisa perempuan batal wuduk. Tapi qiraat yang lain dia baca la mastumun nisa yang kita dah baca tu. Aula mastumun nisa. La mastumun nisa dia berbeza dengan la mastum. La mastum macam qatala, qatal bunuh, qatala bunuh membunuh. Masing-masing nak bunuh. Akhir sekali seorang mati, maka dia panggil qatala, telah berlaku bunuh membunuh, akhir sekali seorang mati. Tapi kalau qatal dia pasrah aja. Tu qatala. Jadi la mastum sentuh. La mastum sentuh menyentuh. Sentuh menyentuh dia adalah kinayah, dia adalah majaz. Maksud bersetubuh, nafsu dan sebagainya. Itu nampak berlaku hukum. Sikitlah berkaitan dengan tu, tak payah dalam-dalam sangat kan kadang buat apa kan. Cuma sebab tu berlaku hukum, kenapa mazhab lain tak batal? Atas bacaan tadilah. Dia berubah. Dia berubah. Berubah makna, dia boleh jadi berubah makna, tapi sikitlah berubah, taklah berubah sungguh. Boleh jadi berubah, babi kena basuh air tanah, babi kena basuh air biasa saja. Maksud babi tu mughallazah lah, bukan mandikan babi tu. Ada pendapat yang mengatakan basuh air biasa. Kenapa berlaku ni? Kerana tadi bacaan dia sedikit berubah sedikit. Bila berubah sedikit, maka makna tu akan berubah juga sedikit. Itu antara kenapa berbeza bacaan. Kenapa ada mazhab yang mengatakan bismillah tu sebahagian daripada Fatihah, sebahagian kata tidak. Macam mana pun, Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada Fatihah pada mazhab Hambali. Dia tetap sunat bagi dia baca sir, baca perlahan. Kerana ada riwayat mengatakan yang diambil oleh mazhab Hanafi, iaitu dia mengambil dekat siapa ni? Anas bin Malik menceritakan dia tak pernah dengar Nabi baca bismillah ketika baca Fatihah, ketika dalam sembahyang. Tak pernah. Jadi pada mazhab Hanafi dia ambil, mengatakan bukan wajib. Dan dengan maksud bismillah bukan salah satu daripada Al-Quran. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Tapi mazhab Hambali ambil, dia kata Nabi baca sir. Kerana tu pada mazhab Hambali, walaupun benar bismillah adalah salah satu daripada ayat Quran. Bismillah adalah satu daripada Fatihah. Betul. Tapi sunat baca sir sebab Anas bin Malik tak pernah dengar. Sebenarnya Nabi baca tapi sir, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim baru Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i lah. Sebenarnya dia baca juga. Mazhab lain mungkin, mazhab Hanafi mungkin tak baca langsung. Mungkin tak baca langsung. Dan pendapat yang kedua pada mazhab Hambali, memang tak sunat baca langsung. Dia sama macam mazhab Hanafi juga. Ada dua pendapat dalam mazhab Hambali. Kenapa saya cerita lebih sikit dalam mazhab yang lain? Sebab kita pergi Mekah. Pergi Mekah ni, kalau tok guru dulu ajar, dia ketat. Dia tak longgar. Alah, tak apa, kita masyaqqah. Alah, tak apa, duduk jauh. Macam tu je, sekadar macam tu. Tidak, dia ketat. Malah, nak guna mazhab lain pun dia tak bagi apabila bersentuh. Bersentuh laki perempuan, ketika tawaf ke apa ke, dulu boleh ambil wuduk dekat aja. Sekarang kena pergi jauh. Orang kata jauh lah, pergi jauh. Bila kena pergi jauh, takkan batas sentuh-sentuh, tersentuh perempuan, pergi ambil wuduk. Jauh pula tu. Pergi ambil wuduk, patah balik. Patah balik baru nak geng-geng Syiah pula langgar, tak pakai stokin. Prap. Geng-geng Iran tak pakai stokin geng tu. Pijak kaki. Allah. Pijak kaki. Pergi ambil wuduk balik. Masuk balik kena lagi. Habis kalau macam tu, maka kita biasa dengar boleh pakai mazhab lain. Tok-tok guru dulu tak bagi. Sebab nak lompat ke mazhab lain, dia ada syarat yang ketat.
Dia bukan boleh main lompat macam tu aja. Habis tu macam mana? Cuba cari dalam mazhab Syafi'i ada tak pendapat yang kedua atau pendapat dhaif. Ada yang mana hujah tadi tu aula mastumun nisa dengan lamastumun nisa tadi. Iaitu bila masuk lamastum dengan maksud sentuh. Jadi sesiapa yang sentuh batal wuduk. Sentuh. Sebahagian ulama bermazhab Syafi'i dia kata siapa yang sentuh aja batal, siapa yang disentuh tak batal. Itu pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Jadi kenapa nak sibuk lompat mazhab Hanafi, mazhab Hanbali? Kenapa tak bagi mazhab Syafi'i pendapat yang kedua? Kenapa penting perkara ni? Kerana macam mana dia nak guna mazhab Hanafi sedangkan dia wuduk ikut mazhab mana? Dia tawaf ikut mazhab mana? Tu dia jadi celaru, dia panggil talfiq, bercampur mazhab. Dia jadi mudah-mudah, tatabbu' rukhas. Ada juga istilah panggil. Dia jadi mudah-mudah dalam agama. Tok Guru tak bagi. Jadi bila sentuh aja, ingat je, aku taklid aku mazhab Syafi'i juga, tapi pendapat dhaif, pendapat yang kedua. Dia pendapat kedua kan pendapat dhaif, saya pun dah lupa. Dia lain, pendapat dhaif lain, pendapat yang kedua lain. Pendapat kedua ni muqabil asah kuat juga. Yang dhaif ni pendapat lemah. Saya tak ingat. Rasanya pendapat dhaif rasanya. Dia bukan pendapat yang kedua. Tapi tak kisahlah mazhab Syafi'i juga. Jadi bila sentuh, kau lah batal, aku tak tahu. Dia pula mazhab Hanafi. Settle masalah. Dia tak batal, kita tak batal. Kenapa nak lompat masalah lain? Kalau Tok Guru dulu dia ketat dalam masalah ni, tak macam sekarang. Sekarang dia ringan-ringan, lebih kurang mudah aja. Mudah aja sekarang ni. Jadi kenapa nak cerita perkara ni? Kerana kadang-kadang Imam Mekah, Imam Madinah dia tak baca bismillah. Tapi kita tahu di sana majoritinya mazhab Hanbali. Walaupun ada mazhab-mazhab pelik-pelik yang lain. Mekah pun ada pelik-pelik juga. Kita ambil mazhab Hanbali lah, buat apa kita nak fikir yang pelik-pelik tu. Jadi bila dia mazhab Hanbali, dia ada dua pendapat dekat dia. Mungkin dia amal pendapat pertama, baca sir, kita tak dengar. Yang kedua, mungkin dia langsung tak baca, kita tak dengar juga. Maka kerana itulah kita kena berbaik sangka dengan dia, kata dia baca. Sebab mazhab Hanbali baca. Macam tu je. Mazhab Hanbali baca. Sebenarnya memang dia kena baca pun. Cuma dia sunat baca perlahan. Bismillah tu. Kadang-kadang dia baca kuat juga. Dia meraihkan juga. Kadang-kadang kita pergi Mekah, elok je. Balik-balik tak baca bismillah lah. Tu. Dah banyak jadi. Tiba-tiba tak baca bismillah lah. Dia bukan imam. Dia kadang-kadang orang tolak jadi imam. Bila tak ada imam, orang tolak jadi imam. Okey, elok je pergi Mekah. Balik dah ada title haji, tiba-tiba orang tolak jadi imam. Dah haji kenalah tolak lagi lebih lagi. Dulu tolak setangan je, ni tolak dua-dua lah. Haji kan. Jadi bila macam tu, mana bismillah dah tak ada dah. Kadang budak tahfiz sama juga. Dia seronok tiru suara ataupun lenggok qari-qari yang belah sana. Tapi dia lenggok, jadi lenggok yang dia tiru tu dia kena tak ada bismillah. Kalau ada bismillah, lenggok tu lari. Dia tak jadi dia punya lagu tu. Dia tiba-tiba, budak ni apa hal ni? Nampak macam Melayu. Masa bila pula mazhab Hanafi? Kadang-kadang kena pesan lah perkara tu. Mazhab Syafi'i tak sah, tak bismillah. Bismillah tak baca, tak sah. Okey, jadi macam mana kaedah fiqh dia senang? Kaedah fiqh dia, ingat ni, makmum yang kata atau bahasa lain makmum yang beriktikad imamnya batal, imamnya tak sah sembahyang, makmum tadi tak sah. Tu kaedah. Makmum yang kata, makmum yang pegang, makmum yang beriktikad imam tu tak sah, makmum tadi tak sah kalau ikut. Walaupun hakikatnya imam tu sah. Tak, imam ni tak ada wuduk ni. Aku rasa dia tak ambil wuduk ni. Aku kat rumah dia, aku nampak dia pegang isteri, pegang salam. Lepas tu naik motor dengan aku, naik kereta dengan aku. Baru masuk-masuk terus. Dia kata macam tu kan. Jadi imam tu sembahyang. Dia ikut kat belakang. Imam ni tak ada wuduk, tak sah ni. Dia sembahyang kat belakang jadi makmum juga. Batal sembahyang dia, tak sah. Lepas sembahyang, dia tanya imam tu. Aku ambil lah kat tadi kat tepi tu. Oh iya ke? Tak perasan aku ambil kat tepi tu tadi. Dia tak sah juga. Sebab ketika sembahyang, makmum tu kena i'tiqad kata imam tu sah, baru dia sah. Kalau kata imam tu tak sah, dia tak sah. Walaupun hakikatnya imam tu sah. I'tiqad tu, pegangan tu penting. Jadi ketika nak sembahyang, kena sangka baik lah imam tu sah. Kena tanya, imam ada wuduk ke? Macam tu nak tanya. Tak perlu. Sangka baik je. Jangan i'tiqad imam tu tak sah. Tiba-tiba dia pergi Mekah. Imam tak baca bismillah. Dia nak i'tiqad apa? Imam baca sir. Settle masalah. Tak payah tanya pun.
Tapi aku rasa imam ni ambil pendapat yang kedua lah. Dia tak baca ni imam ni. Imam ni tak baca ni. Memang imam tak baca ni. Dia tak boleh jadi imam. Dia tak boleh jadi makmum kat belakang. Tak sah sembahyang dia. Tak sah sembahyang dia. Sebab bismillah adalah salah satu daripada Fatihah. Sab'ul Masani. Sab'ul Masani ni 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat. Jadi bismillah, bermula ayat pertama bismillah. Walaupun pada mazhab lain yang mengatakan bismillah tu bukan salah satu daripada Fatihah, satu dia dekat alhamdulillahirabbil alamin, dia punya 7 dekat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu 7 dia. 7 juga. Cuma kita 7 daripada bismillah dan siratal ladzina sampai waladdallin tu sambung. Satu ayat, mereka alhamdulillah ayat pertama, siratal ladzina sampai siratal ladzina an'amta alaihim kat situ 6. Ghairil maghdubi yang ke-7, ayat yang ke-7. Tapi tetap sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang juga. Jadi kena yang tikus kata lah, sangka baik je lah. Jangan sangka tak baik. Kata Mekah ni kadang-kadang ada pahaman-pahaman kat Mekah, imam Mekah contoh dia faham yang tu, kata ini golongan mujassimah. Kata mujassimah ni menjisimkan Allah ataupun musyabbihah. Mereka yang mentasyabuhkan, macam mana nak cakap, merupakan seolah-olah Allah dengan makhluk tapi dilapik dengan yang layak. Ini ni tak sah ni sembahyang ni. Ni geng-geng kaum muda ke Wahabi ke, dia kata tak sah. Dengan dia kata tak sah, dia tak boleh sembahyang kat belakang. Jadi macam mana? Sangka baik je lah. Kat Malaysia pun ramai orang yang akidah betul, ramai lah akidah tak betul. Kat sana pun ada juga. Biasalah tu. Jadi sekarang nak buat apa? Nak pergi tanya? Pergi lah. Kalau tanya dia kata memang betul, memang tak boleh jadi makmum dekat belakang. Jadi sangka baik aja. Dia mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali masih lagi dia bila dia tak baca bismillah, bersangka baik dia baca sir. Itu aja. Itu kaedah fiqh. Jadi jangan duduk fikir bukan-bukan dalam hati. Fikir bukan-bukan dalam hati menyebabkan sembahyang makmum tak sah. Hakikatnya imam tu okey je sebenarnya. Makmum tu yang fikir bukan-bukan. Jadi kena i'tiqad tu lah. I'tiqad. Okey. Wajib sambung lagi. Nampak kita baru baca sikit dah. Wajib memeliharakan segala hurufnya. Fatihah ni wajib memeliharakan segala hurufnya. Segala huruf-huruf dalam Fatihah tu wajib pelihara. Segala huruf. Ada 156 huruf. Bukan. Ada 142 huruf. Tapi asalnya ada 156 huruf. Kerana dan tasydidnya kena jaga juga, sabdu. Kerana saya dah sebut rasa sebelum ni, sekarang ni kalau kita baca tasydid ataupun sabdu, dia ada tanda tu, macam W tu, sabdu tu. Kalau kita kata waladdallin waw alif lam dad. Patut dad lam ya nun. Atas dad tu ada sabdu. Jadi waladdallin lah. Sebenarnya tulisan asal bukan macam tu. Tulisan asal waw alif lam dad mati. Dad sekali lagi alif bari atas. Patut lam ya nun. Jadi walad dad tu mati dulu. Patut ada dad yang kedua. Dallin. Okey. Kemudian dah panjang macam tu. Kalau Quran pun tebal ni, kalau buat macam tu rasanya mau tebal ni. Maka dia punya sistem yang dia buat untuk sistem dia panggil baris ni, digabungkan dua dot yang sama mati dengan yang hidup, letak sabdu. Jadi pendeklah sikit baca. Jadi jika dia tak baca sabdu, mana-mana satu tak baca, iya. Tak ada sabdu kat situ. Sepatutnya iya alif, ya mati, sukun, ya baris atas. Jadi iya. Jadi i tu ya pertama. Ya tu ya kedua. Tiba-tiba dia iya. Maknanya dia tinggal satu huruf. Ya. Tinggal satu huruf batas man. Sebab dia kena semua sekali 142 huruf tambah 14 tasydid, tambah 14 sabdu. Sebenarnya kena sebut 156 huruf. Sabdu ada 14. Pernah kira? Bismillah satu, bismillah dekat lam kan, bismillah tu satu, bismillahirrahman dekat rahman satu, bismillahirrahmanirrahim kat ra tu satu kan, rahim tiga dah. Tak pernah kira tu lah, kita ni teruk sungguh. Lagu duk menyanyi teruk sungguh lah. Alhamdulillah satu kan, alhamdulillah ada sabdu, lillah alhamdulillahi rabb, ba ada satu, rabbil alamin tak ada. Ar-Rahman ada kat ra tu, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim ada rahim ada. Rahim. Tak ada Maliki Yaumiddin kat dal, Maliki Yaumiddin. Ada ya tu, iyyaka na'budu wa iyyaka ada satu lagi.
musta'in, tak ada, 10 dah. Ihdinas sad, ihdinas siratal mustaqim, tak ada, 11 dah kan. Siratal lam tu, siratal ladzi ada, 11. 12. Siratal ladzina an'amta alaihim, tak ada kan. Ghairil maghdubi alaihim walad dekat lam satu lagi, 14, betul lah. Kita tak pernah kira, ada 14. Jadi maksudnya 142 huruf tambah 14 tasydid sabdu. Kena memelihara huruf ni, sebut huruf ni, sebut. Mana-mana 156 huruf campur tadi, 142 tambah 14 tasydid jadi 156 ni, tinggal satu je. Tinggal satu je cukup. Maka tak sah sembahyang dia. Maksudnya tak sah Fatihah dia lah. Bila tak sah Fatihah dia rukuk batal. Ketika tak sah Fatihah tak batal lagi. Sebab dia masih lagi qiyam. Ketika rukuk aja, dia rukuk tanpa membaca Fatihah, dia bukan masbuk, maka batal. Sebab ada satu huruf, dua huruf, tiga huruf tak disebut. Jadi maknanya kalau kita baca Fatihah dapat 156 pahala. Sebab satu huruf tu satu pahala, Nabi kata. Baca Quran tu satu huruf satu pahala. Malah kalau dalam solat ganda 10 semua bacaan Quran. Apa sahaja yang kita baca Quran dalam sembahyang ganda 10. Jadi Fatihah aja tambah 10 kali 10, bukan tambah 10, kali setiap satu huruf tu 10 jadi. Jadi 1560 lah. Fatihah aja, tak kira surah lagi. Lepas tu kalau imam baca panjang sikit tu okey lah, kita nak baca malas. Sebab bacaan imam adalah bacaan makmum. Makmum free dapat pahala. Sepatutnya bila imam baca, terbaik. Ini imam baca je buat surat layang. Saya kena tu dulu, dah kena 6 tahun lepas. Surat layang, dia buat tulisan besar kecil macam buat pembunuhan tu kan. Jaga kau, aku nak bunuh kau. Soalan macam tu, tulisan dia kerat, surat khabar rajin tu. Dia kan jangan baca panjang. Tak panjang mana pun. Paling panjang pun satu muka. Kita nak tunggu roti canai siap pun lagi lama. Lama bila nak siap roti canai ni. Lagi lama, 10 minit baru siap berdiri. Tiba-tiba sembahyang, berkira sangat. Kalau kebanyakannya tak sampai pun satu muka dalam 3 suku. Yang setengah tu normal lah kan. Setengah tu lebih sikit aja. Kalau kira minit mungkin lebih 30 saat hingga seminit je satu rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua je pun. Rakaat kedua pun pendek daripada rakaat pertama. Tapi surat layang, sepatutnya terima kasih sebab aku nak baca Quran malah. Imam baca dapat satu huruf tu 10. Satu huruf 10. Kira lah berapa ribu aku dapat. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Aku dapat, terima kasih banyak-banyak. Sepatutnya malah kata Sayyidina Ali, jika sembahyang tu berdiri kali lagi 100 ke 10, saya tak ingat dobit, kali 100 lagi 100, jadi berapa ratus ribu juta boleh dapat jika sembahyang berdiri, kata Sayyidina Ali. Sebab tu kalau budak-budak tahfiz dulu, masa saya mengajar tahfiz dulu, saya budak-budak tu bila nak lancarkan, suruh dia sembahyang, kawan dia tunggu sebelah, kawan dia duduk sebelah, dia sembahyang, Allahu Akbar, macam salah kawan dia betul. Free je dapat pahala. Kenapa duk baca ke depan ni? Depannya tu sembahyang kali tu. Yang lancar dah lah, yang bukan yang baru nak lancar tak. Yang dah lancar dah. Nak hantar tak lama dah. Esok lusa nak hantar dia panggil kan. Nak hantar tu maksud nak pergi jumpa ustaz lah. Nak hantar lah. Masa tu sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat. Baca. Saya ajar dululah, lama dah cerita ni. Kalau tak memelihara tasydid batal Fatihah. Tapi tak berdosa lagi. Sebab tak batal lagi kerana hanya batal Fatihah saja. Dia kena ulang balik. Tapi kalau dia rukuk, batal. Berbezakan kalau salah surah. Kalau salah surah tak batal. Tak batal. Salah surah, tersalah surah tak batal. Apa lagi? Dan tertibnya. Apa dah? Apa lagi? Kalau ada Haji Wan ni, dia mesti buat macam tu. Dia tak ada. Dan tertib. Tertib kena jagalah. Tertib tu kena jaga dengan maksud mesti baca bismillah dulu, baru alhamdulillah, ar-rahman, maliki yaumiddin. Dia tak boleh baca huru-hara. Siratal ladzi, lepas tu maliki yaumiddin, lepas tu alhamdulillah. Kenapa perlu disebut tertib kat sini? Ulama pandai ni. Pengarang cukup pandai pengarang. Sebab dia suruh orang yang mengajar ni syarah. Dia tulis pendek je. Bila sebut tertib, maksudnya adalah bacaan tertentu yang tak wajib tertib.
Sebab tu disebut tertib. Jadi bila Quran wajib tertib, kita akan masuk dalam bab tu nanti. Tahiyat wajib tertib tak? Tahiyat, at-tahiyat, tahiyat akhir. Tahiyat awal sunat ba'id, tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Satu ayat, assalamu alayka. Wajib tak macam tu? Boleh tak? Assalamu alayna, tiba-tiba je. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu akbar, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Orang sebab tengok. Pahal ni. Tiba-tiba assalamu alayna. Lepas tu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak? Boleh. Kita akan masuk bab tu nanti. Dengan maksud tahiyat rukun qauli, tahiyat akhir. Rukun tak baca tak sah sembahyang, tapi tak wajib tertib. Tu dia bagi tahu sebab tertib bab Fatihah kena tertib, tak boleh tiru macam tahiyat. Tu kata pandai, kita yang kena syarah. Kalau kita tak tahu tak syarah, jadi baca saja. Tu kata. Jadi dalam rukun qauli yang lain sunat tertib. Rukun qauli yang lain tu maksud tahiyat. Tapi takbir boleh. Takbir Allahu akbar tak tertibkan dia. Allahu akbar akbarullah. Tak boleh. Takbiratul ihram wajib tertib juga. Fatihah wajib tertib. Salam wajib tertib. Baru semalam kat masjid Salahuddin. Semalam baru bincang kan? Ya, semalam baru. Boleh tak? Assalamualaikum. Alaikumussalam. Oh sebelah apa hal? Alaikumussalam. Boleh. Boleh. Tak wajib tertib salam. Afdal assalamu alaikum. Alaikumussalam boleh juga. Terbalik. Tak nampak. Sebab tu disebut tertib. Sebab ada rukun qauli yang tak wajib tertib, sunat aja. Tu sajalah sikit. Jadi tertib memang Fatihah, ayat Quran memang tertib lah. Jangan baca terbalik. Saya pernah jumpa hari tu, lama dah lah. Masa ketika ajaran sesat dekat Selangor. Dia sangat membiak waktu tu. Area Ulu Kelang. Tentu. Bila tanya, dia semayang jenis semayang daim, semayang ni lah. Semayang kelip-kelip mata macam tu je. Kelip-kelip macam tu mata. Oh, senang hidup kau kata. Nabi sampai bengkak-bengkak kaki, macam tu je kita. Dia tak ada baik-baik dah macam tu. Sadap hidup kau Nabi sampai bengkak-bengkak kaki semayang. Tiba-tiba kau macam ni je. Masa dia celik, dia berdiri. Masa dia tutup, dia rukuk. Masa dia celik, i'tidal. Masa dia tutup, sujud, buka balik, celik balik, duduk atas sujud macam tu je. Dia panggil solat daim. Solat yang sentiasa 24 jam. Lepas solat tu, maka dia tak bagi salam. Solat dia sentiasa dalam hati sampai esok. Oh, mantap. Tidur pun semayang. Oh, hebat tu. Wali tu. Bukan wali tu. Apa ni? Geng-geng solat ni. Jadi, dan mereka juga baca Quran terbalik. Ada mereka yang buat, apa dia panggil? Yang jenis buat macam sihir lah, kita kata kot sihir ni. Ilmu sesat ni. Dia baca Quran tu terbalik. Terbalik macam ni, huruf tu dia terbalik. Bukan dia baca terbalik perkataan tu, tidak. Kalau alhamdulillah rabbil alamin, dia baca al-alamin Rabb. Bukan macam tu. Terbalik. Nun, dia baca tukar terbalik. Macam mana bunyi? Bunyi pelik. Bunyi gitu. Pelik sungguh. Lepas tu jadi sihir. Dia buat santau, buat apa benda tu. Saya sempat lah tanya dia macam mana cara-cara dia buat. Jangan main-main. Nak kena santau angin, santau darah, macam-macam santau. Oh macam ni. Sebab dah kena tangkap dengan Jaiz, kita pergilah, adalah nak bagi ni sikit, motivasi sikit kat orang. Jadi bila macam tu, oh macam tu dia orang buat. Dia baca tukar terbalik. Macam kalau ada jenazah, ada mayat, dia akan ambil yang bekas macam cotton bud ke, macam tisu-tisu yang bekas korek-korek tu, dia akan ambil simpan. Ada benda dia nak buat. Tu pun saya sempat belajar kat. Nak ayam golek, seko. Dia ada cara-cara dia buat. Benda tu guna perkara tu dia berguna untuk buat ilmu hitam. Allah. Okey, habis kat situ tu tertib lah. Dan mualat di antara kalimahnya. Mualat ni maksud berturut-turut. Mualat tu maksud berturut-turut di antara kalimah dan di antara ayat. Maksudnya berhenti yang boleh, berhenti yang memutuskan mualat, lebih sekadar untuk bernafas. Lebih daripada masa untuk masuk giar tu, maka putus mualat dipanggil. Alhamdulillahirabbil alamin. Masa yang dibenarkan untuk dia berhenti kejap, tarik nafas, lepas tu baca. Jika bismillah, alhamdulillahirabbil alamin,
putus mualat. 2 kali nafas. Ni jangan cerita orang sesak nafas apa, jangan cerita lain. Orang sesak nafas 3 jam pun tak apa dia baca. Ini orang yang normal, tak ada masalah pun. Kenapa? Saja baca slow. Kalau baca slow macam ni tak apa. Alhamdulillahi rabbil. Tu tak apa. Tu tartil, apa dia panggil? Bacaan, dia ada bacaan, saya pun dah lupa dah. Bacaan paling laju dia panggil hadar kan. Lepas tu tadwir, tartil, bawah lagi pada tartil. Ada satu lagi. Baca satu-satu, sebiji-sebiji. Macam tilawah Quran tu. Sebiji-sebiji dia baca. Sebab apa? Dia nak ambil makna. Itu tak apa. Ini bukan slow yang tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Putus mualat. Ar-Rahmanir Rahim tak boleh. Jika dia baca Ar-Rahmanir Rahim, tak batal lagi. Ketika rukuk batal. Sebab putus mualat dia panggil. Dia kena berturut-turut daripada satu ayat ke satu ayat, satu kalimah ke satu kalimah. Itu lebih lagi lah. Takkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Macam mana? Alhamdulillahi Rabbil, lagi pelik kan? Itu pun putus juga. Dia kata kat sini kalimah. Sebenarnya yang cantiknya bukan kalimah, ayat. Sebab kalimah ni jarang orang berhenti kan? Ada siratal ladzina an'amta alaihim. Mana ada orang macam tu? Jika orang macam tu putus mualat. Dengan maksud bismillah daripada awal. Jadi maksudnya nak baca Fatihah, dia kena bermula daripada awal. Dia kena bermula daripada awal dan dia kena tak boleh berhenti. Berhenti sekejap, sekadar nak masuk gear boleh. Bagi orang yang sihat, saya ulang balik. Kalau dia sakit, lemah jantung, lemah asma ke apa, jangan buat hal, mati nanti kena dakwa aku pula. Kenapa? Ustaz lah kata tak sah sembahyang. Lepas tu qalu innalillah terus lepas pada tu. Orang sakit cerita lain. Ni cerita orang biasa. Orang tak sakit. Dia tak boleh berhenti lama di antara satu ayat dengan satu ayat, di antara satu kalimah dengan satu kalimah. Lama tu maksud tak boleh lebih daripada satu nafas. Tak boleh kadar normal ambil gear nak baca ayat yang seterusnya. Tak boleh. Tak boleh lebih pada tu. Dia kena straight aja. Okey, jika lebih juga maka putus mualat. Saya biasa bagi contoh, dia duduk rumah seorang-seorang. Kat rumah dia sembahyang, pintu dia dah tutup tapi tak tutup rapat. Tiba-tiba dia Allahu Akbar, dia baca Fatihah, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu dia bunyi, pintu terbuka. Krek. Tu contoh saya mana-mana, contoh tu aje. Krek. Dia pun, aku seorang dalam rumah ni. Rumah tak ada, anak tak ada. Pencuri ke apa? Dia kena berhenti tu. Yelah, kena standby tu. Aku siku. Datang aku siku. Standby lah. Sekali tengok kucing. Oh, kucing. Berapa lama dah berhenti? Dia Maliki yaumiddin tadi. Dia pun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tak apa lagi. Tapi sebenarnya Fatihah dia tak sah dah tu. Kemudian baca surah baca surah walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Ketika rukuk batal. Sebab dia rukuk tanpa baca Fatihah. Tu kan dah baca tak sah Fatihah. Kenapa pula? Syarat sah Fatihah antaranya kena jaga tasydid, kena jaga huruf dan sebagainya, dan antaranya kena jaga mualat berturut-turut. Tak boleh berhenti lama. Yang keadaan bukan sebab sakit. Sebab sakit je boleh berhenti lama. Batuk ke, macam batuk boleh tak apa. Batuk ke. Masalahnya cerita orang yang keadaan normal. Jadi buka pintu tu bukan salah satu daripada perbuatan sembahyang. Jadi dia berhenti. Tak apalah berhenti, memang patut pun kena berhenti kejap. Standby kan. Mana tahu. Kan? Jadi bila macam tu tak apalah berhenti. Bismillah daripada awal. Bismillah daripada awal. Ataupun orang tu berat lidah ke, dia macam berat lidah. Kalau baca kitab tu dia panggil berat lidah. Macam gagap macam Bismillah tu. Kadang-kadang dia bercakap tak okey, masa semayang dia gagap. Ada penyakit tu. Macam penyakit ada jumpa. Tapi dia jenis gagap, lambat nak pergi tu tak apa. Tak apa. Lambat pun tak apa. Ini cerita orang normal. Ataupun ada pernafasan, ada masalah pernafasan, tak ada masalah. Ataupun dia batuk Ar-Rahmanir Rahim. Tak apa, lama mana pun. Sebab tergagah dia panggil. Kitab dia panggil, dalam kitab dia boleh tergagah. Tergagah ni maksudnya bukan dia sengaja. Tak boleh kan? Okay. Ataupun bersin. Bersin pertama. Bersin. Lama tu dia bersin. Kalau sekali mungkin pendek, dia mungkin 2-3 kali bersin. Resdom. Bila dia resdom, bersin 2-3 kali, nak kira berapa kali nafas dah tu. Tak ada masalah. Dengan maksud, sambung. Cuma, jangan cakap Alhamdulillah je lah. Alhamdulillah. Maka tak batal, tapi putus mualat. Contohnya, Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillah. Dah biasa dah.
Warak ni je terus alhamdulillah. Dalam sembahyang pun dia alhamdulillah, tak ada masalah, tak batal. Malah sebenarnya sunat dalam sembahyang sebut alhamdulillah bila bersin. Alhamdulillah. Tapi bila? Ketika rukuk, ketika sujud, duduk yang tersujud, ketika tu. Tapi kalau ketika surah, sama juga. Ketika baca surah, bersin, sunat alhamdulillah. Sunat. Cuma jika dekat Fatihah, boleh, sunat juga. Tapi jika dia baca juga, alhamdulillah, maka memutuskan mualat, kena bismillah daripada awal. Jadi baik, janganlah yang Fatihah. Fatihah jangan baca. Jangan baca, jangan sebut alhamdulillah. Tapi kalau kawan dia jawab sebelah yarhamukallah, kawan dia batal. Jangan sibuk dia jawab baik sangat. Dia waladdallin amin, alhamdulillah kawan dia pun yarhamukallah. Batal kerana ka, yarhamuka. Ka tu dia panggil dhamir khitab. Ka, engkau. Bila engkau, maknanya dalam sembahyang dia ada orang lain. Engkau habis sembahyang. Habis sembahyang dia. Tapi kalau alhamdulillah dia dengan Allah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila sebut engkau tu maksudnya dia ada interaksi dengan orang. Batas sembahyang. Dia tak boleh dalam sembahyang hanya dia dengan Allah. Alhamdulillah tak ada masalah. Ataupun subhanallah ke? Macam imam terlebih rakaat ke, tersalah tak duduk dan sebagainya, dia sunat subhanallah kat belakang. Dia pun subhanallah. Dia sedang waktu tu sedang mungkin maliki yaumiddin. Imam terlebih tersilap, ada buat kesilapan yang disunatkan dia untuk subhanallah. Dia pun subhanallah. Habis putus mualat. Bismillah pada awal. Jaranglah berlaku. Tapi kalau berlaku, kecuali mengucapkan amin. Amin tak putus mualat. Amin. Makmum macam mana? Imam waladdallin kan? Makmum pun baru baca maliki yaumiddin. Imam dia pun amin, sambung terus. Tak putus. Amin tak putus mualat. Amin dengan imam. Kenapa baca awalan sangat? Memanglah keadaan biasa tak baca awal kan? Tunggu amin dulu baru baca Fatihah. Jadi kenapa jadi macam tu? Ada keadaan yang makmum kena baca cepat. Kalau tidak, makmum tu tak dimaafkan 3 rukun panjang. Ini pun kena masuk bab muafiq masbuk. Yang mana dia tahu imam tu memang baca cepat, imam tu baca pendek. Contohnya dalam solat tarawih yang dulu. Solat tarawih dulu, saya ingat dulu 20 rakaat, cepat je habis. Sebab dia baca alha kan mula. Alha, betul kulhu. Betul. Wala'as kulhu. Dia baca tu je. Baca surah pendek aja. Rakaat kedua kulhu. Kulhu pula satu nafas. Sebab jadi bila amin baru baca Fatihah memang tak sempat. Maka makmum tadi rakaat yang kedua, mungkin rakaat pertama dia boleh baca, dia bertunggu amin dulu. Dia dah tahu imam macam tu, dia kena baca awal. Imam dah maliki yaumiddin, dia kena bismillah dah. Ketika imam waladdallin, dia mungkin maliki yaumiddin. Ketika amin, dia amin sambung terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak putus mualat, boleh sambung. Amin boleh sambung. Macam tu juga cuma ni dobek ni. Ni dobek tok guru bagi ni. Iaitu syarat untuk amin tu tak putus mualat adalah jika makmum itu dengar Fatihah imam. Dia dengar Fatihah imam. Kalau dia tak dengar ataupun tak dengar langsung ataupun tak butih tok guru punya ayat tu, tak butih, bunyi tak bunyi apa tak tahu pun, tahu-tahu semua amin, dia pun maliki yaumiddin amin, putus mualat. Dia kena dengar Fatihah tu baru amin, baru sunat amin. Dengar Fatihah tu baru sunat amin. Tak dengar Fatihah tak sunat amin. Malah tak sunat tunggu pun, baca je terus sebab dia tak dengar. Kenapa? Mungkin hujan lebat, mungkin speaker rosak, tak kisahlah. Dia sembahyang, tiba duduk belakang, tak dengar bunyi macam tu je. Dia sunat baca bismillah daripada awal, bukannya tunggu amin tak. Jika dia tunggu juga, atau jika dia baca Fatihah sedangkan dia tak dengar imam tadi, tiba-tiba semua makmum yang depan tu amin kan, dia bunyi amin, dia pun amin, putus mualat. Tu dia punya dobik dah, putus mualat. Jadi dia tak boleh amin lah. Termasuk kalau dia sound trouble tak dengar. Sound trouble tu pekat badak, dia tak dengar, memang tak dengar. Orang lain dengar, dia tak dengar, tak sunat amin. Walaupun dia tengok semua pakat nganga mulut, dia pun amin pakat nganga mulut, tak sunat. Tak apalah, tak sunat, dia buat juga tak ada masalah sebab tak sunat aja. Tapi ketika dia baca Fatihah, tiba-tiba dia tengok orang nganga mulut ataupun muji macam amin, macam bunyi tu, dia pun amin, putus mualat. Kena bismillah pada awal. Sebab nak amin
Disunatkan amin apabila dengar. Macam tu juga doa. Macam tu juga doa kan. Doa imam tu. Doa imam. Yang sunat amin tanda tangan tu bila dengar. Kalau tak dengar, tak sunat, baca doa sendiri je. Ataupun tak payah, tak ada. Tak boleh, tak guna dia amin kalau dia tak dengar. Dia kena dengar. Dia kena dengar amin. Maka walaupun dia tak faham apa imam doa, walaupun tak faham, amin sunat sebab dia dengar, imam doa sunat amin walaupun tak faham. Kalau faham lagi bagus. Imam doa macam Nabi pernah doa dulu kan, apa, Allahumma ahyina miskinan, amin, wa amitna miskinan, amin. Tahu benda? Ya Allah, hidupkan aku dalam miskin, kata Nabi. Nabi doa tu, matikan aku dalam miskin. Kalau kita tahu makna, memang tak amin lah. Memang tak lah. Oh, yang ni tolak macam ni, tolak bala tu, tolak macam ni. Kalau kita faham, sunat amin. Kalau tak faham pun, sunat amin. Cuma kalau silap imam tu doa untuk dia je, dapat kat dia je lah. Kalau imam tu doa apa tu, dapat nasib lah. Tapi tetap sunat juga. Yang terbaik, fahamlah yang terbaiknya. Kalau tak dengar, tak sunat amin. Dan tak sunat tadah, doa sendiri. Itulah. Habis. Oi, 59 minit. Cukup aku bila menceritakan tentang Fatihah ni, nak satu cerita tak? Last cerita tak? Cerita boleh kot. Ringanan ni, tutup kita dah. Kita akan masuk yang kelima, rukuk. Rukuk akan datang minggu depan. Rukuk. Ada satu cerita berkaitan dengan Fatihah ni. Cerita ni saya pernah cerita sekali dulu kat Kuantan ni, tak ingat kat mana. Tak ingat cerita kat mana. Rasanya cerita dalam masa kursus kat UAE hari tu, rasanya lah, gambang kan. Berkaitan dengan satu cerita berkaitan dengan Fatihah ni, sebab kita cerita pasal Fatihah, minggu depan kita tak masuk Fatihah dah, rukuk. Jadi nak cerita lah. Cerita pasal orang lupa baca Fatihah. Orang lupa baca Fatihah. Orang ni ulama besar. Namanya Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar ada dua. Satu, Ibnu Hajar Haythami. Itu ahli fiqh. Yang kedua, hadis, Ibnu Hajar Asqalani. Dia yang syarah kitab Sahih Bukhari. Nama kitab dia Fathul Bari. Bukan orang nama kitab. Orang tu lain. Okay. Jadi dia waktu tu menjadi imam besar dekat Masjid Azhar. Masjid Azhar waktu tu. Ada masjid besar kat depan tu, dia jadi imam. Siapa jadi imam ni? Ibnu Hajar. Dia jadi imam dekat satu masjid. Dia biasalah jadi imam. Orang hebat, wali ni dia ni. Tapi ada seorang sufi. Seorang sufi ni namanya Syekh Faraghli. Syekh Faraghli itu nama. Yang mana seorang sufi ni, wali lah kita kata ni, dia orang duk bercakap pasal dia. Biasa sufi-sufi ni memang orang duk mengata. Orang duk bercakap kat dia. Orang kata nama je sufi, namanya wali orang kata, tapi buat kerja tak elok. Sufi ni buat kerja tak elok, Syekh Faraghli. Tapi Ibn Hajar tak tahu. Dia cuma dengar cerita aja. Ketika dia buat benda tak elok apa? Dia jual ganja. Hashishun, ganja. Dia jual ganja. Syekh Faraghli ni jual ganja. Jadi bila depan masjid jual. Bila Ibn Hajar masuk ke dalam rumah tu, masuk ke dalam masjid tu, nak jadi imam ni, dia tengok, oh ini lah orang duk kata tu. Oh, nampak betul duk kemas ganja. Step back. Duk kemas. Sebab nak sembahyang ni. Lepas tu dia kata, oh ini orang kata alim je. Terlintas dekat hati dia. Dia tak cakap pun, terlintas je. Oh nampak macam alim sangat, janggut panjang. Jubah meleret. Jubah ni panjang. Ada apa ni? Orang kata ahli sufi, wali lagi, tapi buat kerja jual ganja. Terlintas kat hati. Orang cakap, dia pun terfikirlah sekali masa dia tengok tu. Terlintas macam tu je. Dia pun jadi imam. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil senyap, tak datang. Blank, blur. Makmum bantu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik, jam. Makmum bantu, Malik Yaumiddin, macam tu sehingga habis. Tak boleh baca. Kosong. Kosong. Akhir sekali habis sembahyang, anak murid dia ramai tanya, malaka anta ya syekh, kenapa kau syekh? Apa dah jadi ni? Kenapa ni? Tu sembahyang maghrib, sembahyang isyak orang lain jadi imam.
Semisal orang lain imam. Lepas tu dia pergi jumpa syekh tu. Dia terfikir, kenapa aku jadi macam ni? Mesti ada perkara yang baru berlaku. Yang baru berlaku terlintas kat hati dia. Nampak macam alim sangat, sufi sangat, tapi buat benda jahat, buat benda haram, jual ganja. Macam itulah juga. Akhir sekali dia tanya, dia sampai syekh tu kata apa? Aku tahu yang kau jadi tadi sebab kau terlintas kan, kau cakap aku kan syekh apalah, macam ni lah, bukan main lah, nampak janggut panjang lah. Tahu tu, baca isi hati. Dia boleh baca isi hati. Allah angkat hijab, sup, bagi tahu terus. Dia kata, kenapa kau jual ni? Apa cerita ni? Apa rahsianya ni? Apa rahsia ni? Atau kenapa kau buat macam ni? Sampai aku pun terlintas pun dah habis. Tak boleh lah. Kalau kau nak tahu, jom sama-sama jual ganja dengan aku. Kalau kau nak tahu, duduk lah. Alamak, imam besar dengan syekh besar, dua-dua jual ganja dah. Jual ganja. Sehinggalah ada seorang pemuda datang beli. Datang beli. Seorang pemuda datang beli. Dia pun, okey, dia dah beli, kau pergi skodeng dia. Kau pergi ikut dia. Ikut belakang. Kau tengok kalau kau nak tahu rahsia ni. Dia pergi. Dia masuk kat belakang tu, baru dia balut. Balut lah. Ganja ni balut baru dia jadi mabuk. Kadang-kadang masuk dalam makanan pun sedap sebenarnya. Buat ulam pun ada orang dulu kan. Ni cerita kalau balut dihisap tu dia jadi macam tu sikit lah. Macam bengong-bengong, pening-pening sikit. Dia balut ganja tu, dihisap. Dia tengok daripada jauh ni. Dia hisap. Lepas tu, dia ludah. Tuih. Dia ambil, dia buang, dia pijak. Lepas tu dia ambil yang balance lagi, dia buang terus. Dia buang. Habis. Dia kembali kepada syekh tu. Dia tanya, aku cerita macam ni. Aku tengok macam ni. Dia cerita balik. Aku tengok macam pemuda tu dah apa? Buat macam ni sekian. Okey, bermula hari ni kau perhati pemuda ni. Dia isap ganja lagi tak? Selang seminggu, 2 minggu, datang, dia kata, tak isap ganja dah. Tak isap apa dah. Jadi apa rahsianya? Dia kata, masa ganja ni ada, aku doa sesiapa yang beli ganja ni, itu adalah ganja yang terakhir dia isap. Ganja yang terakhir dia isap. Jadi dia doa. Jadi siapa yang isap tu, dia akan rasa pahit, rasa tak sedap, dan dia akan tu. Jadi bagus tak jual ganja? Jawab. Saya tak mau kena angkut. Siapa jawab kena angkut. Moral of the story yang kita dapat daripada sini, jangan cepat buruk sangka kat orang. Kadang-kadang nak dapat ilmu tu dengan onak duri, kena jadi macam-macam. Kadang-kadang tu moral of the story lah. Tapi cuma itu kalau sufi wali lah. Kalau kita tengok ada orang jual kat depan ni agak macam mana? Biarlah, sangka baik. Nanti aku nak jumpa Fatihah tak dapat. Tak payah, 999 aja cukup. Angkut. Itulah sikit cerita berkaitan dengan Fatihah. Saya teringat cerita tu. Wallahu alam. Cerita tak boleh panjang-panjang, pendek-pendek je. Kita tangguh masuk bab rukuk pada minggu depan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.